Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi pada minggu ni kita sambunglah dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang kelima, Al-Quran dan Sains, dan juga bab yang keenam yang kita akan sambung dalam minggu depan insya-Allah. So, hari ini kita akan cuba cover satu dan dua lah, iaitu dorongan Al-Quran terhadap sains dan juga Al-Quran dan alam tabi'in. Minggu seterusnya insya-Allah kita akan cover kita akan tengok mengenai alam cakrawala. Okey. Al-Quran dan sains. So, terdapat lebih daripada 750 fakta sains dalam Al-Quran. Yang ni saya tak kira lah, saya pun ambil je kan. Saya pun tak pastilah berapa yang betul. Harapnya betul lah kot. Okey, tetapi Al-Quran bukanlah satu kitab sains Okey. So, fungsinya apa? Fungsinya, kalau kita tengok ayat-ayat ini adalah untuk menyeru manusia meneliti penciptaan manusia dan juga alam ciptaan Allah SWT. Dia bertindak sebagai penilai atau pengukur pengetahuan. Kalau kita tengok sains dan ilmu pengetahuan ni, dia merupakan salah satu isi utama kandungan dalam Al-Quran ni lah, kan? Dan kalau tengok perkataan ilmu itu sendiri banyak kali disebut dalam Al-Quran. Dan ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, surah Al-Alaq, kan? Dan kalau kita tengok surah Al-Alaq itu pun ada ayat-ayat sains juga, kan? Kita tengok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Okey, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Menarik tu. Maknanya kalau kita tengok konteks penurunan ayat ini, Al-Quran ini 1400 tahun yang lepas, yang lalu, rasanya dalam ketika itu tidak ada yang membicarakan tentang penciptaan manusia. Apatah lagi yang mengatakan manusia itu dicipta dari segumpal darah. Okey, itu ada lagi lah perbahasan dia, apa maksud segumpal Al-Alaq itu, kan? Segumpal darah tu ada lagi perbahasannya, kan? Tapi tak apa, cuma dalam konteks ini, konteks sains itu, pada 1400 tahun yang lalu itu belum ada perbincangan tentang ini. Tetapi dalam Al-Quran telah menyebutnya. Okey. So, Allah telah meletakkan garis panduan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Okay, banyak ayat-ayat sains dalam Al-Quran ini. Hanya tinggal untuk kita mencari, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada, kan? So, antara dalil atau ayat yang ada, contohnya dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud, wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Menarik tu. Maknanya manusia ini tidak mampu menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Apa maksudnya tu? Okey, itu pun ada sesuatu yang menarik untuk kita fikirkan. Okey, dalam konteks ini, sains Islam tetap merujuk kepada sumber aslinya, iaitu Al-Quran dan Hadis, dan tidak hanya berpandu kepada kemampuan akal. Okay, bab ini pun kita dah cover hari tu, kan, tentang bagaimana ada sesuatu perkara yang tidak tercapai oleh akal atau belum mampu dicapai oleh akal. So, dalam kandungan Al-Quran ini menerangkan tanda dan bukti kewujudan alam. Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan, dan nanti kita pun akan go through jugalah, kan. Dan dia juga menjelaskan fenomena alam di bumi dan langit. Okey, so kandungan Al-Quran ini juga membuktikan kebenaran Al-Quran sehingga ia diakui dengan penemuan sains moden terkini. Okey, dengan penemuan sains moden terkini ini, in a way dia menambahkan keimanan dan keyakinan akan mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Okey, dan pentingnya ialah dia menegaskan fungsi penggunaan akal secara optimum. Maknanya kita kena guna akal kita untuk cari apa maksud ayat ini sebenarnya, apa maksud ayat ini sebenarnya, apa yang ayat ini nak sampaikan sebenarnya. Sebab macam contoh kita hari tu berbicara tentang konsep tak tahu, kan? Maknanya kalau kita baca ayat ni, dalam tafsir, kalau kita baca tafsir pun mungkin ada perkara yang tak tahu. Okey, jadi dari situ kita akan
explore, kita akan dig deeper, kan, untuk mencari apa maksudnya. Antara ayatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Okey, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Itu maknanya dalam penukaran langit, malam dan siang itu pun terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, maksudnya orang yang berfikir. Okey. So siapa orang yang berakal, orang yang berfikir itu? Liulil albab tu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Tertinggal pula 'adzaban nar, kan. Okey. So orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maknanya setiap apa yang Allah ciptakan itu, kalau orang yang berfikir, dia tahu ada fungsinya. Okey, maka pelihara kami dari azab api neraka. Ini surah Al-Imran. Okay, jadi apakah dorongan Al-Quran terhadap sains? Okey, yang pertama adalah untuk membuktikan kewujudan Allah SWT. Okey, yang ini jelas sangat banyak ayat-ayat Al-Quran contohnya yang kira bagi orang yang berfikir itu adalah satu bukti kewujudan Allah SWT. Okey, so Al-Quran menggalakkan kajian sains, alam semesta, alam tabi'i. Al-Quran juga berfungsi sebagai salah satu sumber ilmu sains. Al-Quran menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. Maknanya kita bukan nak cakap baca Quran saja atau ini ilmu agama saja, tak. Tapi Al-Quran menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. Al-Quran menegaskan kebenaran ilmu dan Al-Quran juga menolak segala amalan khurafat dan tahyul. Yang khurafat dan tahyul maknanya perkara-perkara ini ditolaklah, yang mengarutlah, kan, yang di luar logik melampau tu. Okey. Okey, kita go one by one, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama aku akan membuktikan kewujudan Allah. Okey. So dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. So, dalam ayat lain, wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum anharum wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia memasakkan gunung-gunung di bumi, bukan masak kat dapur, masak tu pasak, kan, pasak. Masakkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Okey, ayat ni menarik juga. Bagaimana gunung-gunung itu menjadi pasak atau pancang lah, kan. Itu kita ada bincangkan, kan, tentang bagaimana peranan manusia dalam merosakkan muka bumi ini, dan apakah ini antara punca yang menyebabkan berlakunya gempa bumi dan sebagainya, kan. Okey. Selain itu kita tengok fungsi sungai-sungai yang menjadi, kalau orang yang tinggal dekat sungai dia tahulah dekat hulu macam mana, dekat hilir macam mana. Tengok air mengalir tu kita tahu nak gerak ke mana, kan. Maknanya itu juga merupakan satu petunjuk, kan. Okay, so ini kita bicara tentang gunung ganang sebagai pasak permukaan bumi. Okay, so teori sains berkaitan perkara ini bermula pada 1898 oleh Antonio Snyder. Okay, so tengoklah daripada buku ni, General Science, Karen Shades, Robert Gardner, Simon Howitt, Allen M. Bacon, include Newton, Constitution 1985. Okay, so dalam teori ini, pada bahagian benua yang lebih tebal seperti pada jajaran pegunungan, kerak bumi akan terbenam lebih ke dalam lapisan magma. Maknanya dekat situ ada satu macam pasak lah, pasak, kan. So kalau kita tengok balik daripada ayat Al-Quran, alam naj'alul arda mihada wal jibala autada. Okey, bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasak, kan. Okey, maknanya gunung itu ada fungsinya. Dan kalau kita tengok manusia sekarang, banyak yang menarah bukit, menarah gunung,
atas sama pembangunan kan. Kita asyik nak ratakan gunung, nak ratakan bukit. Lepas tu tak lama lepas tu dengarlah tanah runtuh lah. Okey, dan lepas tu gempa bumi lah. Maknanya sebab kalau kita tengok daripada konsep pasak. Pasak itu tujuannya memegang. Kan? Kalau dicabut pasak tu, kalau contohnya kemah lah kan, kemah ada segitiga kan, ada kayu. Kayu kat tengah lah, pegang kan. So kalau kita tarik kayu tu, hilang lah. Mana datang angin, collapse lah kemah tu kan. Atau apa-apalah kan. So itu konteks dia kan. Okey, Al-Quran juga menggalakkan kajian sains alam semesta dan alam tabi'i. Okey, contohnya dalam surah Al-Ankabut, alam yarau kayfa yubdi'illahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allah yasir. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Okey, maknanya Allah suruh kita fikir, maknanya nak menciptakan manusia itu mudah bagi Allah. Okay. Tapi cuba kita sebagai manusia, kita nak cipta manusia yang lain, kita nak buat manusia kan? Dengan segala material yang sedia ada, mudah ke bagi kita kan? Susah tu kan, complicated tu kan. Dan kalau kita tengok proses pengklonan ke apa ke dan sebagainya, banyak satu proses yang sangat susah dan sangat mahal dan sangat costly, dan hasilnya pun masih lagi diragui, dipertikaikan. Maknanya bukan suatu hasil yang sebaik kejadian manusia sekarang lah. Okay. So contohnya dalam penciptaan manusia, Al-Quran menerangkan proses kejadian manusia. Surah Al-Mu'minun ayat 14. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Okay, so ini cerita 1400 tahun lepas kan. Al-Quran ni turunkan lebih 1400 tahun lepas dan dalam 1400 tahun dah cerita pasal benda-benda ni kan. Dan konteks ayat ini pun rasanya tak difahami pun oleh masyarakat Arab ketika itu atau siapa yang mendengar ketika itu. Kan ketika itu maknanya orang yang menerima, Muslim menerima ketika itu, dia sekadar beriman je lah. Dia nak memahami ayat ini, belum sampai teknologi tu untuk kajian tu kan. Okay, kalau kita tengok ayat ni apa cakap, kemudian kamu ciptakan campuran air benih itu, maknanya air mani itu menjadi sebuku darah beku kan. Dan daripada darah beku itu diciptakan menjadi seketul daging. Okay. Daripada daging tu pula ada buat daripada tulang itu dibalut pula dengan daging, dan setelah sempurna kejadian itu kan bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Okey, maknanya telah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Tengok ayat ini sangat saintifik bagaimana daripada air mani jadi darah beku, daging, lepas tu ada tulang pula dibalut dengan daging kan, lepas tu jadilah proses manusia. Okey. So proses kejadian manusia ni hanya difahami atau ditemui saintis pada awal 1920-an dan sekarang ni baru kita betul-betul faham lah proses yang sebenarnya kan. So ada peringkat awalnya fertilization. Okay. So persamaan antara air mani dengan ovum kan. Lepas tu embryogenesis. Okay. So embryogenesis, seketul darah terbentuk dekat pada dinding uterus. So ni pada hasil persamaan tadi. Lepas tu mulalah lahirnya embryo. Lepas tu embryo tu ada tulang-tulangnya pula. Lepas tu jadi fetus kan. Itu proses-prosesnya kan. Okay. Dan proses-proses ini diterangkan 1400 tahun dahulu. Okay. Itu satu yang menarik lah. Seterusnya Al-Quran ini sebagai satu sumber ilmu sains. So yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Okey, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Okey, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. So pada ketika dulu bulan ini, fasa peredaran bulan itu daripada anak bulan kepada seterusnya lah, kepada bulan purnama, bulan anak sabit dan seterusnya, itu adalah satu proses, satu tanda waktu yang digunakan. Sebab tu orang gunakan istilah satu bulan, atau kalau kita dulu satu purnama kan.
Maknanya satu purnama tu satu bulan lah. Maknanya orang tengok berdasarkan bulan. Kalau kita tengok matahari, kita tak nampak prosesnya. Tapi kalau kita tengok bulan, kita tahu, oh, bulan penuh. So, ini antara 13 ke 15. Maknanya tengah bulan lah tu. Bulan penuh. Atau anak bulan. Anak bulan tak keluar. Bulan tak keluar. Okey, itu fasa bulan yang baru lah. Kan? Okey. Okey, so Al-Quran juga menggalakkan pembangunan sains dan teknologi. So, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, kamu tak tengok ke bagaimana unta itu diciptakan? Okey. Unta ni menarik juga bagaimana unta itu ada bonggol yang menyimpan air, dia boleh travel atau boleh kembara di padang pasir pada waktu yang lama tanpa air sebab dia boleh, badan dia sendiri sudah menyimpan air, kan? Okey, wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Okey. Dan bagaimana langit itu ditinggikan. Okey. Maknanya kalau kita faham ayat ni, langit itu ditinggikan, dinaikkan. Maknanya tidak ada pasak atau tidak ada tiang yang memegang langit itu. Okey. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Okey. Dan gunung ganang bagaimana dia ditegakkan. Okey. Maknanya gunung ganang itu ditegakkan. Ayat itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihampakan. Hampa macam hampa kapet, kan? So dalam surah Al-Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Okey, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maknanya tadi kita dah bincangkan tentang ayat ini, bagaimana proses siang dan malam itu, dan juga proses penciptaan langit dan bumi itu adalah satu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Okey. So Al-Quran juga menegaskan kebenaran ilmu. Okey, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okey, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Okey, semuanya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Okey, surah Al-Isra ayat 36. Okey. Dan Al-Quran juga menolak khurafat dan tahyul. Okey, wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Okey, so mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sebab isu tentang Zulkarnain ini banyak khurafatnya, banyak tahyulnya, kan? Atau kalau dalam perspektif barat, Zulkarnain ini adalah Alexander the Great, kan? Dalam konteks Melayu kita panggilnya Iskandar Zulkarnain. Okey, so banyak sangat mitos atau banyak sangat khurafatnya tentang kehebatan Zulkarnain dan sebagainya, kan? Tapi fungsi Al-Quran di sini adalah nak menolak lah apa-apa yang khurafat dan tahyul. Maknanya Al-Quran tidak menafikan kewujudan Zulkarnain, malah Al-Quran menerangkan tentang Zulkarnain. Tapi Al-Quran fungsinya di sini menolak khurafat dan tahyul yang berkaitan dengan Zulkarnain. Okey, ini termasuklah juga perkara-perkara yang lain, bukan sekadar terhenti dengan Zulkarnain. Okay. Seterusnya kita sambung sikit Al-Quran dan An'am Tabi'i. Tak sempat, insyaAllah kita sambung untuk minggu seterusnya lah. Okay, so kita sambung sikit je. So dalam topik ini Al-Quran menjelaskan tujuan dan fungsi setiap ciptaan Allah melalui alam tabi'i. Okay, alam tabi'i ni alam tabi'i lah, alam biasa. Okay, so ada topik penciptaan alam, alam pasangan, keharmonian alam, alam bergerak pada siang dan malam, alam terpisah, alam cipta untuk manusia, alam cipta dengan tujuan tertentu. So, hari ini kita akan cuba cover dua lah, penciptaan alam dan alam pasangan. Okey. Penciptaan alam tadi pun kita dah cover juga, kan? Inna fi khalqis samawati wal ard tadi dengan dalam malam dan siang tadi. Okey. So kita tengok tentang alam berpasangan. Okey. Surah Yasin ayat 36. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Okey. So Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Okey. So pohon-pohon yang berpasangan akan menumbuhkan benih. Okey. So, kalau kita tengok pokok pun ada jantan betina juga, kan?
Kalau kita tanam pokok jantan je, tak berbunga lah dia. Kan? Tanam pokok betina je, tak berbunga juga. Kan? Sebab dia perlu ada persenyawaan je. Kan? So, biasanya proses persenyawaan pokok-pokok ini, persenyawaan bunga tu lah, biasanya dilakukan dengan bantuan makhluk serangga ataupun melalui bantuan angin. Kan? Contohnya dalam kes ini berkembang dengan bantuan makhluk serangga yang memakan dan memuntahkan kembali benih sehingga menumbuhkan pohon yang sama dengan tsunami air hujan yang membasahi hutan bantaran dan tanah. Panjang cerita dia. Kan? Jadi biasanya itulah ada fungsi serangga, ada fungsi angin. Kan? Dan in a way ada fungsi hujan lah. Kan? Contohnya dalam kes bunga betik. Saya pun baru tahu betik dia punya ni ada bunga jantan, bunga betina yang macam ini. Mana kita boleh bezakan melalui bentuk bunga dia kan. Okey. Tapi sama je pokok-pokok lain pun ada yang macam tu. Tapi ada juga pokok yang ada dua jantina kalau tak salah saya. Kan? Dia boleh jadi jantan, boleh jadi betina. Itu juga dengan binatang, ada yang ketikanya awalnya betina lepas tu jadi jantan atau jantan jadi betina. Adalah yang macam tu. Okay. So, in a way tujuan berpasangan ini, daripada berpasangan inilah baru boleh lahirnya atau wujudnya anak yang baru atau kes anak burung yang baru. Dalam kes pokok boleh hasilkan buah kan. Dalam kes manusia boleh melahirkan zuriat lah. Suratul Ra'd ayat 3, wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai padanya dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ya, Allah juga Allah jadikan buah-buahan ni berpasang-pasangan. So Allah menentukan malam kepada siang. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Okey, so manusia itu berpasangan untuk melahirkan zuriat bagi meneruskan tugas sebagai khalifah memakmurkan bumi. Okey, dan tadi kita dah bincangkan tentang bagaimana peredaran siang dan malam itu silih berganti, adalah itu menunjukkan satu-satu tanda kekuasaan Allah SWT. Okay. So, sebagai contoh, ini orang engineering lagi expert lah kot. Saya engineering fizik ni kurang sikit. Okay. So, contohnya anion dan cation. Okay. So, ditemukan oleh Michael Faraday. Okay. So, dalam konteks ion pun ada ion positif, ada ion negatif. Kan? So, itu dalam konteks contohnya satu lagi dalam penumbuhan silang lah, dalam konteks tumbuhan. Saya suka pasal tumbuhan. So, tadi pun kita dah telah bicarakan tentang bagaimana tumbuhan itu dicipta berpasangan. Okey. So, tadi kita cakap tentang fungsi angin. Angin itu mengawinkan benih tumbuhan. Okey. So, kita boleh bicara tentang proses pendebungaan. Okey. Kalau kita nak cakap pasal proses pendebungaan ni, mana 1400 tahun dulu, rasanya tu orang tak faham pun. Orang tak nampak pun apa fungsi angin itu, apa fungsi serangga itu kan. Tapi kalau tengok pendebungaan ni adalah proses pemindahan debunga daripada enter ke stigma. Okey. So, ini belajar kan dalam tingkatan 5 dulu mesti ada kot kan. Okey, dalam subjek biologi saya pun tak ingat lah. Tapi sains sepatutnya ada kot kan. Okey. So, proses pemindahan debunga ini boleh berlaku dengan dibantu oleh ejen-ejen pendebungaan lah. So, apa ejen pendebungaan? Angin, haiwan, air. Okey. So, kalau proses pendebungaan oleh angin dipanggil sebagai abiotik. Okey. So, teori ini pertama kali dinukilkan oleh Christian Conrad Sprengel dalam bukunya, panjang lah pula bahasa Jerman ni. Okey. So, kita tengok dalam ayat Al-Quran, wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Okey, dan kami telah meniupkan angin untuk mengahwinkan. Okey, maknanya kita angin itu function dia untuk mengahwinkan bunga tumbuhan lah kat sini kan. Okey, dan kami menurunkan hujan daripada langit dan kamu minum dengan air itu kan. Okey, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Okey. So, kalau kita tengok konteks ni, perkataan yang digunakan di situ adalah lawaqih. Okey. Daripada laqaha iaitu mengahwinkan atau membenihkan. Okey. So, kalau kita nak relate balik tadi, pasal ni lah pemindahan enter ke stigma.
Okey. So, setakat itu dulu insya-Allah untuk minggu ni. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah dengan pembincangan. Kita sambung balik tentang, sambung lagi tentang alam tabi'i dan kita masuk tentang alam cakrawala insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.